Kita hari ini melihat kepada seorang lagi Rasul, itulah Rasul yang ketiga bernama Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi Adam pertama, Nabi Idris yang kedua. Tidak diceritakan mengenai kaum yang mereka dakwah. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam dikatakan Rasul pertama kepada kaum yang diutus. Bahkan kaum itu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh adalah nabi yang besar. Maksudnya Nabi yang termasuk kalangan golongan Ulul Azmi. Ada 5 orang Rasul Ulul Azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Nabi Nuh alaihi salam, usianya panjang. Ada yang mengatakan dia lebih daripada 1000 tahun. Kerana dakwahnya sahaja kepada umat 950 tahun. Jadi usia Nabi Nuh AS lebih daripada 1000 tahun, mengatakan 1050 tahun dan sebagainya. Baik. Nabi Nuh AS dilantik tinggal di wilayah selatan Iraq moden. Dan dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Nuh AS sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang namanya surah Nuh alaihi salam. Kita melihat jurang antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam lebih kurang 9. Dia adalah keturunan ke-9 daripada Nabi Adam, dan antara tempoh masa 1640 tahun daripada Nabi Adam alaihi salam. Bayangkanlah, daripada jurang itu maka lahirlah generasi, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara fakta menarik awal yang kita nak tengok daripada Nabi Nuh AS, Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Nuh AS diutus kepada kaum Rasib, kaum Bani Rasib. Baik, kemudian Nabi Nuh AS dikatakan utusan pertama ataupun Rasul pertama diutus kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi Nuh AS diutus kepada kaumnya ketika mana usia baginda 480 tahun. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan masa kenabiannya ialah selama 120 tahun dan berdakwah selama 5 dekad, 500 tahun. Baginda mengalami banjir semasa usia 600 tahun. Ketika banjir, usia baginda Nabi Nuh AS adalah 600 tahun. Kemudian lepas daripada banjir itu, baginda Nabi Nuh AS hidup pula selama 350 tahun. Di zaman Nabi Nuh, bagaimana terjadi kesesatan? Ini kita nak ceritakan. Inilah yang membuka lembaran-lembaran baru kepada dakwah dan bagaimana manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunan Nabi Adam AS dikatakan ada 5 orang yang soleh. 5 orang soleh. Namanya ialah Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nas. Adalah anak Nabi Adam AS. Mereka ini ketika itu mereka mengikuti ajaran Nabi Adam AS. Tetapi sepeninggalan mereka, kewafatan mereka, generasi kemudian terus mengenang-enang kehebatan mereka, dibantu oleh syaitan yang menyesatkan. Akhirnya mereka bukan setakat mengenang-enang, bahkan mereka membina tugu, membina berhala-berhala yang dirupakan dengan mereka kononnya untuk mengingati orang soleh. Mereka tidak ada salah apa-apa, tapi generasi kemudian yang terus mengangkat, kemudian membina tugu, membina berhala, dan akhirnya mereka inilah disembah. Atas dasar itulah Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaumnya yang engkar tersebut. Hasil daripada penyembahan mereka kepada 5 orang yang soleh ini asalnya, tapi mereka membina berhala, disesatkan oleh syaitan iblis, akhirnya mereka menyembah 5 berhala tersebut. Baik, jadi Nabi Nuh alaihi salam mulalah berdakwah kepada kaumnya yang insya-Allah ada 2 golongan yang Nabi Nuh alaihi salam
dakwah, dan dakwah inilah diteruskan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang kemudian ini. Dan itulah pertama orang yang du'afa, orang yang lemah, orang yang fakir miskin, yang menderita, dan ini mudah menerima dakwah Nabi Nuh AS. Yang kedua, golongan orang kaya yang disebut al-mala', orang yang ada pengaruh, orang ada kekayaan, orang ada kuasa, tapi mereka tidak menyambut dakwah daripada Nabi Nuh AS. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini, banyak lagi episod yang akan kita telusuri daripada kisah Nabi Nuh AS ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.